Klien merupakan seorang lelaki yang berkejaya, iaitu beliau merupakan seorang pegawai bank. Dalam kes ini, klien boleh dikatakan telah menjadi obses dengan duit. Keobsesan ini bukan sahaja telah menyebabkan klien lupa diri, bahkan juga telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang anak, iaitu klien kelihatan semakin berkira untuk menghulurkan duit kepada ibunya kerana bimbang duitnya akan kehabisan. Awak jauh sikit kamera macam kira nak oyak. Ibu, macam ni minta duit ayah. Klien juga semakin kurang bersedekah kerana sikap kerikut dan keobsesannya terhadap duit semakin kuat dan menebal dalam dirinya, sehingga dia takut untuk berkongsi rezeki dengan mereka yang dalam kesusahan. Bukan itu sahaja, klien yang bekerja sebagai pegawai bank juga pernah mengambil rasuah daripada pelanggan di atas sebab urusan tertentu. Namun, akhirnya klien menyadari akan kekilafannya dalam bekerja dan juga tanggungjawab beliau sebagai seorang anak. Oleh itu, klien telah mencari jalan penyelesaian dengan berjumpa dengan kaunselor untuk berbincang mengenai hal ini dan mencari jalan untuk mengatasi sikap beliau yang obses terhadap duit. Berikut adalah sesi klien bersama dengan kaunselor dalam mencari jalan penyelesaian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulakan sesi kita hari ini, apa kata kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okey, saya nak meneruskan sesi ini dengan kita zikir dahulu, boleh tak? Boleh. Kita zikir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi selepas kita berzikir ni ada setenang tak? Ada ke? Bagaimana perasaan Cik datang hari ni? Perasaan rasa keliru. Seperti yang kita bincangkan di sesi-sesi yang lepas, kita membincangkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Cik, iaitu Cik dia gelisah dan rasa macam gelisah bila tiada duit, dan rasa dia ini tak cukup dengan apa yang Cik ada sekarang ni. Jadi pada hari ini kita akan buat sesi penyelesaian masalah itu, sesi benar tindakan yang Encik merancang untuk buat. Jadi saya nak tanyalah pendapat Encik, apa yang Encik berfikir, benar tindakan apa yang Encik nak buat untuk mengatasi permasalahan Encik? Tindakan saya tak tahu pula, saya macam keliru dengan apa yang saya hadapi sekarang. Kalau macam Cik, bagaimana Cik nak bagi Cik tu, macam mana Cik nak kurangkan rasa gelisah Cik tu? Ada tak apa-apa yang Cik rasa perbuatan yang Cik boleh buat untuk kurangkan rasa gelisah? Macam mana tu? Contoh yang saya boleh buat adalah macam kita mencari ketenangan melalui solat. Kerana dalam firman Allah, inna salati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini mampu mencegah kita daripada perbuatan yang keji dan munkar.
adalah disebabkan kurangnya kepada bila solat ni. Melalui yang saya cakap tadi dulu, apa yang saya nak tahu lah, waktu awak solat, waktu Encik solat tu, apa yang Encik rasa ketika Encik solat? Apa yang saya rasa pasal solat pada sebelum ni kan, saya kata dekat Puan yang saya dah lama tak solat kan. Sekarang lepas Puan ada bagi saya macam tugasan suruh saya solat tu, saya cubalah solat. Lepas solat tu alhamdulillah saya rasa macam anak alone lah. Saya rasa macam tu. Macam tu lah. Maksudnya selepas Encik melakukan solat ni, Encik rasa lebih kepada tenang dan tidak merasa diri bersendiri. Betul. Jadi selain daripada tu, Encik ada fikir tak alternatif lain yang hampir sama dengan konsep solat ni, untuk Encik lebih tenang dan lebih mendekatkan diri kepada Allah? Zikir ke maksudkan? Ya. Zikir, saya adalah zikir sekadar zikir yang simple-simple, yang macam subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, yang ada cik katakan lepas sudah solat kita kena betul je lah. Selain daripada itu, selain daripada kita berzikir, kita juga boleh memohon doa kepada Allah, macam doa-doa yang membuka amalan, yang membuka pintu rezeki kita. Sebagai contohnya, ada satu doa tu, iaitu inna fatahna lakal fatahal mubina. Apa kecil ikut saya macam ni masa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna lakal fatahal mubina. Lakal fatahal mubina. Yang maksud sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi kalau Cik mengamalkan doa ni, insya-Allah dengan niat yang ikhlas dan mengharapkan hanya pada Allah, doa ni mampu membuka lagi rezeki dan kurang rasa gelisah dalam diri Cik. InsyaAllah. Inna fatahna laka fathan mubina. Okey, jadi bagaimana? Cik rasa terbeban tak dengan mengikuti alternatif kita setakat sekarang? Setakat ni malah saya rasa macam lebih baik. Kadang saya rasa macam makin tenang, makin berjalan. Okey, seterusnya ada lagi tak yang Cik rasa cadangan lain yang boleh Cik buat? Cadangan lain, saya rasa saya perlu banyak solat dan berzikir je lah. Saya rasa saya tak tahu. Encik pernah dengar tak macam hadis riwayat Al-Tirmizi yang bermaksud tidak berkurang harta hamba sekiranya dia bersedekah? Pernah dengar, dulu pernah dengar. Maksudnya tindakan yang seterusnya mungkin yang Cik boleh buat adalah dengan bersedekah, memaksa diri kita bersedekah untuk, sebabkan kita kan mempunyai gelisah bila rasa macam duit tak cukup, tapi bila Allah bila dalam hadis riwayat itu mengatakan tidak akan berkurang, malah akan menambah lagi. Dalam penceritaan Al-Quran pun Allah akan menambah lagi harta mereka yang bersedekah. Faham maknanya? Kalau saya tak nak, kalau saya bersedekah, harta saya tidak berkurang, malah Allah beri lagi kan, macam mana? Ya, betul. So sekarang saya perlu amalkan bersedekah lah. Ya. Encik fikir tak cara-cara macam mana nak bersedekah? Bagi duit kat orang tepi jalan kot. Boleh juga salah satu caranya. Boleh. Ataupun saya ada cadangan macam pernah dengar tak tabung subuh? Tabung kat masjid. Bukan tak semestinya tabung kat masjid je, sebab tak selalunya kita akan pergi masjid kan. Bukan setiap hari kita
hamba yang selalu pergi masjid. Jadi macam mana kalau tabung subuh ni, yang saya faham, setiap sebelum kali kita solat subuh, kita masukkan duit dalam satu tabung, so that tabung tu nanti bila dah kumpul duit banyak-banyak, ada banyak duit dalam tu, boleh kita baru bersedekah dekat yang lain. Tapi amalan tu bila kita buat, ini adalah salah satu macam faktor salah satu amalan yang membuka lagi rezeki. Sebab kan amalan yang sebelum subuh, daripada selepas isyak dan sebelum subuh tu adalah amalan yang macam kira dalam fasa tahajud. Cik okey ke sekarang ni? Okey, saya okey. Jadi cik nampak tak alternatif tu, ataupun cik rasa alternatif tu sangat membebankan kepada cik? Tak, saya tak rasa, saya rasa okey je. Okey. Dan yang terakhir, mungkin encik boleh mengikhlaskan diri dengan apa-apa perbuatan yang kita buat ni adalah kita letakkan hanya kerana Allah. Kita meletakkan segala amalan kita tu hanya kerana Allah, dan bukan kepada manusia. Macam ibu bapa saya macam mana? Saya masih ada ibu bapa, tapi saya jarang berjumpa dia orang, saya jarang bagi duit kat dia orang. Saya pernah ke bagi duit kat dia orang. Jadi encik rasa macam mana perkara tu? Sebab kalau sebelum ni saya macam tak yakin nak bagi. Saya takut duit saya sikit, nanti kalau bagi saya tak cukup nak makan. Macam yang saya cakap tadi, setiap perkara yang kita buat tu, kita niatkan hanya kerana Allah. Bila kita dah letakkan perkara tu dalam hati, yang niat kita hanya kerana Allah, insya-Allah selama kelamaan kita tak rasa susah pun untuk buat perkara tu. Macam kita tak rasa susah pun nak kembali kepada ibu bapa kita. So saya sekarang tindakan yang saya perlu buat, saya bersedekah. Saya bagi duit kat mak ayah macam tu. Saya juga kena amalkan zikir, solat yang dapat tenangkan hati saya, rasa risau tadi lah, insyaAllah. Jadi daripada sesi yang kita jalankan ni, cik dah nampak ke apa-apa yang plan yang kita boleh buat, plan tindakan yang kita boleh buat untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam cik ni? Saya boleh nampak saya boleh buat tabung tu untuk saya tidak rasa kekurangan. Saya boleh didik diri saya macam tu lah. Saya boleh buat tabung subuh, saya boleh bagi duit kat mak ayah, amal zikir, solat tak tinggal macam tu. Adakah cik rasa macam kalau perbuatan-perbuatan kita ni terbeban? InsyaAllah tak. InsyaAllah ya. Jadi sampai di sini saja. Boleh ke kita tamatkan sesi? Boleh. Jadi sampai di sini saja. Untuk sesi kali ini kita telah membincangkan tindakan kita, iaitu mana cik mengamalkan solat dengan lebih khusyuk, dengan kita mengamalkan zikir-zikir dan doa yang menjadi amalan pembuka rezeki. Seterusnya bersedekah dan meletakkan perbuatan yang kita buat tu hanya kerana Allah. Jadi sampai sini saja. Terima kasih cik. Terima kasih. Saya cakap terima kasih kerana Sufi membantu saya